Assalamualaikum anak-anak. Hari ini cikgu akan terangkan bagaimana untuk menjawab soalan pengiraan kos ya bagi subjek kita, subjek MPV Catering dan Pengajian. Langkah pertama, bila dapat soalan, kita perlu faham dulu soalan. Okey, faham dulu soalannya, kita tengok soalannya. Okey, kita baca sama-sama. Jadual 1 menunjukkan bahan dan kos yang terlibat untuk menghasilkan 50 biji kuih lompang. Okey, kemudian ada jadual 1. Okey, ada jadual 1. Berdasarkan jadual 1, hitung kos bahan bagi 100 biji kuih lompang, kos projek bagi 100 biji kuih lompang sekiranya kos upah RM6 dan kos sampingan RM4. Harga jualan bagi 100 biji kuih lompang sekiranya anda ingin mendapat keuntungan sebanyak 50%. Okey. Boleh faham tak? Baca je tak cukup ya. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak faham. Okey. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak bila dapat soalan ni kamu tulis dulu rumus-rumus ni ya. Kamu tulis dulu rumus-rumus ni, ada 7 rumus ni. Cara nak kira lah rumus ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumus pertama untuk kos bahan. Okey. Rumus kedua untuk kos projek. Rumus ketiga dan keempat untuk harga jualan. Yang kelima dan juga keenam untuk untung. Dan yang ketujuh untuk peratus untung. Cikgu buat dalam bentuk simbol ni. KB, KP, HC, HCU. Okey. Tengok sini. Okey, apa tu KB? KB tu kos bahan. Okey. Lepas tu KP tu kos projek. KU tu kos upah. KS tu kos sampingan. HC harga jualan dan yang ada tanda peratus ni U peratus untung. U pula untung. Okey, yang berikutnya untuk kita lebih faham, kita guna teknik labelkan soalan tu. Okey, soalan tu kalau kita tengok tepuk macam tu nampak banyak perkataan saja kan. Okey, jadi kita nak nampak apa sebenarnya soalan ni nak dan apa maklumat yang ada dalam soalan ni. Jadi kita buat label sikit. Ya, yang ni kena buat ya. Yang pertama kita gunakan tanda garis 2 untuk soalan, bentuk diamond untuk kuantiti. Kemudian yang kita bulatkan ni untuk maklumat. Apa yang boleh kita guna untuk mengira. Okey, tengok ya, cikgu dah tanda. Tengok dulu sekali imbas. Cikgu dah labelkan dan siap label soalan. Nak nampak lebih jelas, cikgu dah highlightkan tu. Okey, soalan kita kuningkan. Nampak tak? Soalan biasanya berada pada ayat yang pertama tu. Ataupun perkataan yang pertama selepas nombor. Sebab soalan biasanya berdasarkan jadual 1 hitung. Hitung ni kira Hitung ni kira. Okey. Lepas tu kos bahan, kos projek, harga jualan. Okey, itu soalan. Berikutnya kuantiti. Kuantiti ni tengok dalam soalan ni dia cerita pasal kuih lompang. Okey, dia cerita pasal kuih lompang. Okey, kuih lompang ni dia kata yang pertama dia ada kuantiti 50. Lepas tu dia nak kita cari 100. Ni kuantiti lah. Nampak tak cikgu diamondkan? Sebab dia kata 1 biji kuih lompang kan. 1 biji kuih lompang. Yang ni 50 kuih lompang. Faham ya? Yang mana satu kuantiti? Itu maklumat. Maklumat ni apa-apa yang tambahan lah. Yang dalam bentuk ringgit Malaysia ke. Biasanya macam tu lah. Okey, kita ada kos bahan. Yang ni dalam jadual ni semua maklumat. Jadi kita bulatkan dia. Okey. Yang bila kita buat maklumat macam ni, kita tahu dia kos bahan. Kita tukarkan pula pada simbol untuk lebih jelas. Nampak tak? Nampak tak ni kos bahan ni? KB. Lepas tu nampak tak ni? KU ni kita tulis untuk kos upah. Sama kan? Ni kos upah kan? Tapi kita tulis je balik supaya kita nampak sebelum kita mengira.
Okey, lepas tu ni kos sampingan. Sama tak? Sama tak? Ni kos upah. Nanti kamu keliru pula garis dua kan? Ni kos sampingan. Sama tak? Jadi kita buat KS. Ni peratus untung. Kita buat simbol peratus untung. Ni simbol dia. Alright. Okey. Jadi kita dah tu, kita ingat balik apa sebenarnya soalan ni nak kita cari. Okey. Kita dah tandakan yang pertama ni dia nak suruh kita cari kos bahan. Yang kedua dia nak kita cari kos projek KP. Dan yang ketiga kita cari harga jualan. Kenapa kita kena tahu benda ni? Maknanya kita kena alert lah. Sebab apa nanti dia akan sekejap kita jalan jauh sikit. Jalan jauh sikit sebab nanti senang kita nak tengok kat sini. Senang kita nak tengok kat sini. Kan ada kos bahan, ada kos projek, lepas tu ada harga jual, ada harga jual. Yang mana satu kita nak guna tak apa. Ini nanti cikgu akan terangkan. Okey, kita tengok yang berikutnya. Ini lebih jelas lah. Nampak kos bahan warna kuning, projek warna biru. Kos bahan bagi 100 biji kuih lompang. Jadi daripada tanda tu cikgu highlightkan ataupun cikgu jelaskan lah yang berkaitan dengan soalan satu ni. Okey, kat sini ni apa yang soalan minta kan? Kos bahan untuk 100. Lepas tu kita tengok kat sini rumus kos bahan sebab dia KB sama tapi A per C darab B. A per C darab B ni biasanya untuk soalan yang ada jadual kos seunit bagi bahan tu yang kita kena kira satu-satu kan. Tapi jadual ni bukan macam tu. Jadual ni dia dah beri dah kos bahan. Dah beri dah kos bahan ni. Okey. Jadi tak payah kira. Jadi yang ni kita tak guna dia. Sebab apa? Sudah diberi. Okey, sudah diberi tapi trik dia sini untuk 50. Okey. Soalan minta untuk 100. Okey, cikgu ulang balik. Cikgu besarkan soalan saja ya. Nampak tak soalan lebih besar kan? Dia nak kos bahan untuk 100. Dia bagi jadual untuk 50. Kos bahan sudah diberi. Perhatian kos bahan dan jadual untuk 50. Soalan minta kos bahan untuk 100. Bila kos bahan dah diberi macam ni, nampak tak tepung beras dah ada. Okey, gula dah ada, daun pandan dah ada, kos dia kelapa parut RM4, garam 50 sen, pewarna RM1. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita guna je lah operasi tambah. Kita jumlahkan je kos bahan untuk kuih lompang ni. Alright, next. Macam mana nak jawab? Mula-mula sekali kita tulis. Sebab apa? Operasi kita dah tahu kan. Kita nak guna tambah je kan. Kita nak guna tambah je. Jadi kamu kena tulis dulu ni. Tulis ni kos bahan. Kena tulis kos bahan. Tajuk. Okey. Tajuk kepada kamu punya pengiraan. Mesti ada sebelum tanda sama dengan ni. Okey. Sebelum tanda sama dengan buat tajuk. Kemudian terus buat dia pun jalan kira lah. Yang kat sini RM5 tambah RM3, RM1.50 tambah RM4 tambah 60 sen tambah RM1. Mana dapat? Daripada jadual ni. Okey, daripada jadual ni. Lepas tu kita nak jumlahkan dia. Bila kita dah tambah dapat jumlah kan. Tapi sebelum kita tulis jumlah tu, tulis balik tajuk ni. Sebab apa? Kita kira apa ni? Kos bahan untuk 50. Kos bahan untuk 50. Bila kita dah tambahkan dapat RM15. Okey, cukup ke? Cukup ke? Dah siap ke? Soalan minta apa? Soalan minta untuk 100. Okey.
kita pergi ke next. Tengok. Kita sambung. Sebab tadi tu, kita cuma kira sampai sini je. Kita kira sampai sini je. Markah tak cukup lah ni. Tak selesai lagi masalah kita. Jadi kita kena kira nak cari sebenarnya kos bahan untuk 100. Okey. Macam mana 50 ni nak jadi 100? Okey, 50 kita darabkan dengan 2 dapat jadi 100. Dalam operasi matematik, okey, ini sebelah kiri ya. Kiri. Yang ni sebelah kanan. Bila yang sebelah kiri darab dengan 2, yang sebelah kanan pun kita darab dengan 2. Tulis balik operasi tu. RM15 darab dengan 2 dapat 30. Nampak tak ni? Sebelum nak tulis jawapan pun cikgu buat lagi. Cikgu kira, tulis lagi dia punya tajuk dia. Okey. So sebenarnya mana kita dapat nombor 2 ni ya? Satu cara kamu congaklah tengok sisi kan. Macam mana 50 nak jadi 100. Kamu dah tingkatkan 5 kan? Tingkatkan 4. Jadi nak 50 nak jadi 100 tu kalau dah biasa, kalau cekap terus tahu darab 2. Kalau kamu tak tahu, kamu ambil nombor yang kita nak cari ni, kamu bahagikan dengan nombor yang sebelum tu. Jadi, okey. Alah. Okey. 100 bahagi dengan 50 sama dengan 2. Jadi kamu guna nombor 2 ni untuk darabkan RM15 darab dengan 2. Ni nampak tak nombor 2 ni? Nampak ini lebih jelas lah. Walaupun tulisan tu macam cakap ayam. Dapat cikgu baru belajar guna pen ni. Okey. Apa next slide? Cikgu ulang ni penegasan ni. Kita kena tulis tajuk ni. Tajuk ni kos bahan 50 supaya kita tak silap. Yang ni sampai sini kita tahu yang kita tak siap lagi. Rupa nak cari untuk 100. Okey, lepas tu nak bagi dia nampak kemas, kita tulis sama dengan tu biar dia selari je daripada atas ke bawah. So nampak satu persatu. Okey, mari kita tengok apa yang slide seterusnya. Ni. Ini contoh jawapan yang salah lah. Sebab apa? Dia nampak je 100, dia main darab je 100. Dia tak kira apa benda lah. Nampak je 100, dia darab je dengan 100. Tak salah sebenarnya. Tapi masalahnya dia tak hati-hati. Kan? Maklumat yang dia ada dah untuk 50. Kalau yang ni sebenarnya, kalau 50, okay, 50 darab dengan 100 sama dengan 5,000. 5,000 biji yang dia cari ni adalah untuk 5,000 biji kuih lumpang. Semua buat kesalahan yang sama. Nampak tak? Sebab itulah dia punya kos bahan dia 1,500. Logik lah kan? Takkanlah untuk 100 biji kuih lumpang sampai 1,500 kos bahan dia. Kayangan mana awak nak hantar ke Planet Marih ke kuih lumpang ni? Itulah sebab itu kena hati-hati. Mari kita tengok slide yang berikutnya. Okey, yang ini betul. Tak ada masalah. Okey, betul dia punya jawapan dia. Cuma cara tak apa-apa kemasan. Tapi cikgu masih bagi markah ya. Ini pun betul yang bawah ni. Tapi tengok punya panjang jalan kira dia kan. Punya panjang ni. Punya panjang. Siap nak darab satu-satu lagi. Boleh darab satu-satu berapa kali kamu tekan kalkulator? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Campur dengan jumlahkan dah 7 kali. Okey, tapi betul tapi lambat dan mudah cuai. Ya, mudah berlaku kecuaian sebab dia banyak kan. Okey. Jadi yang sebenarnya beginilah cara jawab yang betul dan lebih teratur. Macam ni cikgu kira markah. Okey, jalan kira yang pertama kita bagi 1 markah. Ada jalan kira yang kedua darab dengan 2 ni kita bagi 1 markah. Jawapan betul 1 markah, 3 markah. So, kita berjadilah mengira kos bahan bagi kuih lumpang. Sekian.